Moi, je vais bien. Donc, vous êtes bien aussi. Vous allez bien aussi. Bravo. Je vais bien. Jadi S-nya jangan dibaca ya. Je vais bien. Voilà. Ini sekarang saya langsung ke yang saya posting lalu. Jadi materi pembelajaran kita itu saya sudah mengatakan bahwa kalian harus bisa tentang sopan santun, yaitu antara lain mengucapkan salam dan lain sebagainya ini. Ya, ini sudah lewat. Bonjour, je vais bien ada di sini. Lalu tentang penulisan juga jangan salah, ada aksang, miring sini, miring sana. Ada yang seperti hidung, ada yang seperti mata, nih dua-duanya ditulis sekalian, namanya trema. Ada yang seperti mulut, yang namanya sedi. Ada yang namanya circonflex yang seperti hidung ini ya. Lalu kalian juga harus bisa tentang tu dan vous. Ini ada hubungannya dengan penyebutan ketika menceritakan orang kedua. Semuanya orang kedua. Tu dan vous itu orang kedua, untuk orang kedua yang diajak bicara. Kamu, kalian. Kamu, kalian atau Anda. Kalau sendirian berarti Anda, kalau berbanyak berarti kalian. Jadi vous ini fungsinya double, ya. Jadi perhatikan dan perbedaannya gimana? Ini untuk keluarga, orang tua atau teman. Tu itu untuk orang tua, teman dan keluarga dekat, kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, sepupu, ya. Kalau vous bagaimana? Kalau vous ini di kantor, kepada orang tua, pada ketika kita di orang tidak dikenal ini dia di toko atau waiters di restoran atau kepada bos, atasan, ya pakailah vous, Anda, satu orang. Kamu ke saya juga bilangnya vous, jangan tu. Tu itu buat teman sama keluarga dekat. Oke, bedakan ya. Lalu selanjutnya saya sudah mengajarkan untuk mengatakan nama. Gimana sih ngomong nama? Nih pakailah ini, s'appeler. Kata kerjanya kalian sudah punya, s'appeler. Dan membuat kalimat itu tentukan dulu siapa subjeknya. Apakah dia orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Orang pertama itu siapa sih yang bicara? Kalau ketika ingin mengatakan nama dan ternyata adalah menyatakan nama orang pertama yang berbicara, pakailah je, s'appeler. Kalau lihat dari kata kerjanya s'appeler. Oke, s'appeler. Jadi je m'appelle, lihat berubah ya. Tu t'appelles berubah juga. Il s'appelle, lihat. Kembali lagi ke je, ya. Tulisannya lihat berubah. L-nya tadinya 1, s'appeler L-nya 1, lalu berubah jadi 2. Jadi tolong nanti nulisnya je m'appelle harus L-nya 2 seperti ini. Walaupun awalnya 1. Tu t'appelles L-nya 2, il s'appelle L-nya 2 lagi, elle s'appelle L-nya 2 lagi. Kemudian untuk yang pluriel, bilangnya nous appelons. L-nya jadi 1, nu-nya 2 kali. Nu. Kalau je jadi M. Je, M, harusnya ada E tapi diganti jadi apostrof. Je m'appelle. Tu sama te lagi, t'appelle. Il sama S di sini. Nous appelons. Bacanya nous appelons. Vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Lihat perubahannya. ER jadi ES, ENS, EZ, ENT. Selain itu bisa juga mengatakan dengan être. Kalau tidak mau bilang je m'appelle, boleh bilang aja je suis Rita. Tu es siapa misalnya, tu es Fanny atau tu es Fitri, ya, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Jadi nggak ada je sama être. Être ini dalam bahasa Indonesia nggak ada. Dalam bahasa Prancis être itu dalam bahasa Inggrisnya menjadi to be, I am. Nah, je suis, I, je-nya dari I sama je itu sama. M jadi suis, I am, je suis. You are, you jadi to, are jadi e. You are, jadi ketika ingin berkata you are, katakan to e dalam bahasa Prancis. Il est dari he is. Kalau elle dari she is. Oke? She is menjadi elle. Ini 4 huruf bacanya L. L-E, elle. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nah ini ada di pelajaran yang lalu mengatakan nama. Lalu selanjutnya saya juga akan memberikan di materi yang selanjutnya itu adalah tentang nasionalite. Nasionalite itu apa sih? Kebangsaan. Untuk bilang saya orang Indonesia, saya orang Prancis, saya orang Amerika. Nah ini tapi bukan saya, tapi saya orang Indonesia, kamu orang Prancis, dia orang Amerika. Nah inilah yang dikatakan. Lihat perbedaannya. Maskulang, feminang. Ini laki-laki, gambar di layar belakangnya kelihatan maskulang ya. Yang ini feminang. Nah, ngomongnya beda. Kalau yang seorang laki-laki yang ngomong, dia akan berkata je suis indonésien. Kalau orang Prancis yang ngomong je suis
français. Kalau orang Amerika, je suis américain. Kalau mau nanya, kamu orang Indonesia? Tu es Indonésien? Kalau lawan bicara kita laki-laki. Tu es Indonésien? Atau tu es français? Atau tu es américain? Nah, inilah yang dipilih untuk laki-laki. Jika laki-laki katakan yang bagian sini. Sekarang untuk orang ketiga, itu dia orang Amerika, il est américain. Il est américain, il est américain. T-nya sambung ke A. Il est américain. Kalau yang je suis indonésien, jadi elle est indonesienne. Karena ini feminin, perempuan ya. Lihat latar belakangnya itu ada perempuan. Nah, dia akan berkata, harusnya je suis, elle est indonesienne. Harusnya je suis indonesienne. Ini harus salah ketik ini. Harusnya je suis indonesienne. Karena dia orang pertama. Ya, nanti diganti ini. Tu es française. Nah, lihat S-nya berubah. Tu es français, tu es française. Karena lawan bicaranya perempuan. Il est américain. Elle est américaine. Nah, lihat. Feminin. Elle est américaine. Elle est indonesienne. L sama L di sini. Ini nanti saya ganti ya. Ingat nih. Ini ada kesalahan. Harusnya je suis. Ya. Lalu untuk yang plurial gimana? Nous sommes italiens. Vous êtes anglais. Ils sont marocains. Ils sont marocains? Tanda tanya. Apakah mereka? Mereka orang Amerika, orang Maroko? Ils sont marocains? Vous êtes anglais. Kalian orang Anglais karena ini plurial. Ya, plurial adalah lebih dari satu karena orang yang diajak bicara lebih dari satu. Vous êtes kalian Anglais, orang Inggris. Nous sommes italiens. Kalian orang Itali. Kami orang Itali. Nous sommes italiens. Atau kita orang Itali. Atau kalau dia perempuan, semua yang ngomong perempuan itu kitanya nous sommes italiennes. Vous êtes anglaise, kalau lawan bicaranya perempuan semua. Vous êtes anglaise, kalian perempuan, kalian orang Inggris. Elles sont marocaines. Dia orang Marokan. Elles sont marocaines. Dia orang Maroko. Ya. Lanjut ke nasionalitas selesai. Nah, selanjutnya saya memberikan teks. Nah, ini untuk diamati dan linknya untuk videonya akan saya berikan. Tapi di sini adalah teksnya, ya. Kalian baca pelan-pelan, dengerin yang di audionya. Ini mudah sekali kalau didengarkan dengan baik. Dan teorinya dipakai. Je ne sais pas. S di belakang tidak dibaca. Je ne sais. Makanya S-nya stop. Je ne sais pas. S-nya juga stop. Nggak usah dibaca. Mesdames, ada S di tengah-tengah, langsung S belakang juga tidak dibaca. Mesdames, ini jadi mesdames. Messieurs, S-nya udah nggak dibaca lagi. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Ya, ini semua teksnya ada di YouTube, nanti saya kasih linknya. Lalu, ini ada berapa? Ada 1, 1, 2, 3, 4. Ada 4 page, ada 4 halaman. Ini catatan ini pernah kalian catat, sudah ada. Jadi yang udah bravo, nanti saya cek di Padlet. Lalu untuk kata di sini saya mengajarkan kata sifat belum ya. Jadi di sini saya memberikan kata sifat, dia bagaimana sih? Katakan dengan être, tambahin ini. Apakah obèse atau gros atau mince atau maigre? Ya, misal saya, berarti katakan dengan être. Je suis, misalnya je suis ditambahkan pergunakan être. Être. Kata kerja yang dipakai adalah être. Ya, jadi tambahkan je suis karena tadi être itu suis, jadi je suis. Untuk orang pertama je suis. Ya, être pasangannya je suis. Ya, oke. Lanjut lagi, ini adalah tentang, nah ini dia. Lebih lengkap lagi di sini adalah être dengan kata sifatnya. Ada yang timid, pemalu, je suis. Kalau sendiri je suis timide. Je suis pasangannya, masih ingat ya. Kalau yang être nous jadi nous sommes orang pertama tapi jamak. Nous sommes timides. Kalau sendiri je suis. Tu es boudeur, you are. Tu es boudeur. Boudeur itu penyemberut, orang yang cemberut. Vous êtes boudeur, ngambekan. Vous êtes boudeur. Berarti lebih dari satu lawan bicara kita. Il est agressif itu di sana tuh il est orang ketiga tadi jangan lupa ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal. Il est agressif.
dia agresif orangnya. Atau elle hystérique, dia tapi cewek, elle tadi pasangannya ya, ini pasangannya. Être harus berubah jadi je suis, tu es, il est, elle, orang ketiga. Nah kalau orang pertamanya yang plurial gimana? Jadi nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ini dua orang ini, misalnya si Nathalie sama Nadine. Nathalie dan Nadine, Nathalie et Nadine sont hystériques. Ya. Lanjut. Belum. Ini sudah. Nah ini untuk menunjukkan dia orangnya gimana sih? Apakah dia laki atau perempuan? Katakan, c'est un homme, c'est une femme. Ini un homme, ini femme, ini un garçon, ini une fille. C'est une fille, fille yang ini berarti. Moi, je suis une femme. Ya, moi, je suis une femme. Kalau mau ngomongin apa? Ada Fitri di sini. Kalau saya mau bercerita tentang Fitri, Fitri c'est une fille, anak perempuan kecil, anak perempuan, ya kan? C'est une fille. Bentar lagi kamu akan jadi une femme setelah lulus nanti ya. C'est une fille. Oke, kalau Zak itu siapa nih? Zaki. Kalau Zaki, c'est un garçon, ya. Nanti sebentar lagi kamu jadi un homme. C'est un homme bacanya. Terus selain bicara tentang fisik, apalagi yang bisa dikatakan? Katakan apakah dia cakep. Kalau cowok katakan, oh dia beau, il est beau. Oh lihat tuh cowok itu yang di sana tuh, il est beau. Atau ada siapa yang datang nih? Ari datang, il est beau, bilang gitu. Oh dia beau, cakep. Kalau perempuan, oh elle est belle, elle est mignonne, elle est jolie. Ini satu paket nih. Mignon, ini mignon, yang ini mignonne. Ya. Kalau ini jelek, il est laid, jelek. Atau elle est laide. Nah, si tikus itu kan dimasukin kelompok le rat itu kan masuk kelompok maskulan, berarti ngomongnya il est laid, le rat est laid. Terus kalau ada yang cakep misalnya siapa? Panda, panda juga dia termasuk maskulan, le panda. Yang feminin giraffe misalnya, giraffe itu adalah jerapah termasuk kelompok feminin. Yang perempuan kayak gini maka bilangnya, oh cette girafe est laide. Non, elle est belle, la girafe est belle. Kalau yang jelek-jelek apa misalnya yang feminin? L'araignée, suka nggak araignée jelek ya? L'araignée itu feminin, dia laba-laba. L'araignée laide, jelek araignée-nya. Terus bisa juga kita bicara tentang umur, âge. Oh dia muda, jeune, vieux, atau âgé. Bisa juga bicara tentang la taille, ukurannya gimana, dia grand, dia tinggi. Grande, kalau maskulang jadi grande. Kalau petit kecil, dia kecil, petite. Pendek kalau kita bilangnya. Oh moyenne, nah, moyenne berarti nggak tinggi, nggak pendek, moyenne. Il est de taille moyenne. Ya, jadi e-nya itu berasal dari être yang tadi. Jadi pakailah être. Être juga berkata tadi untuk gros, ya udah ya, gemuk ini tadi ada gemuk, ada mince, maigre. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk être dipakai lagi untuk apa? Ini kita lihat lagi fisik, masih tentang fisik, menjelaskan tentang fisik. Nah, sekarang kita ngomong tentang rambut. Rambut tidak menggunakan, yang pakai rambut tidak menggunakan être, tapi pakai a. Dari kata mempunyai, avoir. Dari kata avoir. Jadi nanti akan ada avoir. Avoir ini berbeda. Dia harus bilang j'ai. Nanti akan kasih tahu, tapi untuk mengatakan dia punya rambutnya gimana? Blond, roux, gris, blanc. Nah, ini jenis-jenis rambutnya. Atau il a les cheveux. Kalau laki-laki il a les cheveux. Il a les cheveux. Les cheveux sont. Nah, boleh pakai sont juga. Ses cheveux sont. Oh salah. Il a les cheveux ini bagian ke bawah. Rambutnya gimana? Noir berarti dari warna. Noir, brun, blond, roux, gris, atau blanc, putih. Oke? Nah, itu dari rambut. Jadi atau juga kita bisa langsung sebutkan, dia brun, rambutnya coklat. Oh, dia blond. Blond itu berarti pirang ya, kuning. Oh, il est atau elle est roux, rouge. Maskulang feminin, tentukan maskulang feminin dari sini. Berubah-ubah ngomongnya. Kalau rambutnya gimana? Dari rambut juga tapi mau ngomongin panjang pendeknya. Wow, elle a les cheveux longs. Atau il a
les cheveux courts. Elle a les cheveux courts. Atau red, lurus banget. Frisé, keriting-keriting begini. Atau ikal, bouclé. Atau ondulé, dia agak bergelombang, ondulé. Atau dari matanya, mau bicara mata boleh. Bicara mata misalnya, il a les yeux, atau ses yeux sont, mau pakai avoir atau pakai être. Kita belajar être berarti pakai yang être aja. Ses yeux sont, matanya gimana? Grand, besar, petit, kecil, atau noir dari warna. Marron, warna juga. Bleu, warna juga. Vert juga warna. Hijau, biru, coklat, hitam. Selain fisik juga kita bicara tentang ada bagian-bagian partikulier, des traits particuliers. Maksudnya bagian secara fisik ada hal-hal khusus spesial yang ada pada diri dia. Misalnya dia pakai elle porte atau elle dia punya atau elle porte atau il porte. Jadi mau pakai a atau porte boleh. Ada elle la barbe. Dia punya barbe. Barbe itu jenggot. Atau ada moustache, il a une moustache. Elle porte atau il porte pakai moustache biasanya cowok ya. Cowok pakai moustache. Atau ini dia ada taille lalatnya, un grand de beauté. Dia punya elle a un grand de beauté. Atau punya tache de rousseur, ada titik-titik matahari merah itu kalau orang bule jelas banget tuh titik-titik mataharinya itu. Tache de rousseur. Atau pakai lunettes. Elle porte des lunettes. Kalau saya, je porte des lunettes. Elle a des lunettes. Elle a un tatouage. Kalau udah ngomongin tato, un tatouage. Elle a un piercing. Piercing kalau ada tindikan-tindikan. Il est chauve. Kalau nggak punya rambut, il est chauve. Dia nggak punya rambut. Il est chauve. Itu tentang deskripsi fisik. Nih tolong dipelajari, catat. Jadi cepat selesai. Ini fisik udah. Lanjut ke secara psikologi. Gimana sih secara psikologi? Apa yang kita gambarkan apa? Oh, dia ennuyeux. Jadi ennuyeux dia membosankan. Elle est gay. Nah, ini ada maskulang feminan. G kalau G pakai I doang, stop di I itu maskulang. Kalau sampai E 4 huruf ini ditulis semua jadinya perempuan. Dia gay, dia orangnya ceria. Atau antipatik. Ini orang nggak antipatik nih, nggak simpatik, jadi antipatik bilangnya. Antipatik, ya. Terus ada yang, dia pakai E kan, dia poli, dia sopan. Ada yang mau menuju pintu yang didahulukan perempuan, dia poli silahkan, poli, il est poli. Atau ini, il est compréhensif. Nggak apa-apa, kita bisa lem, dia butuh pengertian, il est compréhensif. Il est courageux, ada api, dia pemberani. Kalau perempuan, courageuse. Kalau ini komprehensif perempuan ya, kalau perempuan bilangnya komprehensif, courageuse perempuan. Kenapa kita bilang dia pemberani? Lihat tuh ada api, dia mau menolongin kucing yang ada di tengah api itu ya. Berarti dia pemberani, courageux. Kalau perempuan, elle est courageuse. Jadi pakainya être. Dan dia mau tahu aja nih, kepo nih, curieux kalau laki-laki. Kalau perempuan curieuse. Elle est curieuse. Ya, jadi kalau ada teman kamu yang cowok nih pengen tahu aja, il est curieux, gitu ya, karena dia laki-laki. Kalau ini, dia menyenangkan, amusant, kayak badut ya, orangnya menyenangkan, amusant, atau tampak kayak ini jadi kayak stupid, bodoh sekali, dia bodoh, stupid, atau intelligent, pintar. Ini tadi udah, atau le simpatik, ini dia simpatik. Yang tadi antipatik, yang ini simpatik. Menyenangkan juga ya, orang simpatik itu bagus, positif. Sincère, dia apa yang dia katakan itu selalu benar, jujur. Dia apa adanya. Sincère, selalu terbuka, jujur. Timide, pemalu. Vaniteux, kayak orang sombong gitu. Vaniteux. Oke, jadi cari cowok tuh yang buat cewek nih cari cowok yang simpatik, cari yang amusant, cari yang courageux, nggak curieux, yang intelligent itu juga penting nih buat cewek ya, cari cowok yang gitu. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki cari cewek yang intelligente, cari cewek yang simpatik, cari yang nggak usah malu-malu banget deh, jangan timide, jangan yang vaniteuse, cari juga yang amusante, yang courageuse, tapi jangan yang curieuse. Ya, jadi laki perempuan dibedakan. Tadi untuk yang ini apa yang kurang? Nggak ada ya, ini udah, oke. Lalu masuk ke, ini saya mengulang sedikit tentang ucapan pardon. Itu pardon, pardon ya, maaf. Kalau ini apa? Excusez-moi,
Ini juga maaf ya. Excusez-moi, maaf. Sama excusez-moi, maaf juga. Maaf. Oke, voilà. Ini juga maaf, excusez-moi. Ini souhait seperti kacum. Ini merci. Merci, kenapa? Karena dia ngasih, dia kita bilang merci. Ya. Jadi tolong ini adalah kata-kata yang sudah pelajari. Terus yang paling penting untuk hari ini tadi yang saya katakan untuk orang pertama. Ingat-ingat pronom sujet, kata ganti. Apakah menceritakan tentang saya, orang pertama, atau kamu, orang kedua, atau dia, orang ketiga. Pakailah ini. Orang pertama yang bicara, ini titik birunya berarti ngomongin diri saya yang sedang bicara. Saya sedang bicara dan mengatakan je. Saya ngomongin tentang kamu, lihat ya, fokusnya ke kamu, maka saya akan mengatakan tu. Jadi saya fokus ke kamu. Kalau saya fokus ke seorang perempuan itu yang di sana, saya akan bilang L. L. Kalau saya mau ngomongin orang yang di sana dan dia laki-laki, itu il, orang ketiga. Oke? Dan ingat-ingat baik-baik, ini nu siapa? Yang diajak bicara ikut. Tapi kadang-kadang yang diajak bicara nggak ikut. Tapi ngomongnya sama, nu. Orang Indonesia bilang kita, dan ini kami. Itu bedanya. Orang Prancis cuma bilang nu. Kalau yang dimaksud adalah orang lebih dari satu lawan bicara kita, katakan vous. Ya, kalian. Oke? Nah, ini tadi vous kadang-kadang disebut juga untuk satu orang di sini, tapi maksudnya Anda, ya. Bedakan. Vous di sini kadang-kadang tergantung konteksnya. Ketika ketika kalian bicara dengan saya berarti vous, Anda. Tapi kalau saya ngomong vous ke kamu ini semua berarti maksudnya kalian. Dan yang bicara dia. Dia ingin fokus menceritakan orang yang di sana itu, orang-orang perempuan yang di sana, katakanlah L. Feminang, L, pakai S tapi S-nya nggak dibaca, L. Kalau fokusnya ke yang di sana ini, tapi ada laki-lakinya atau laki semua, katakan il, mereka. Orang Indonesia nggak dipisahin laki cowok, laki atau perempuan nggak dipisahin, mas. Kalau Prancis dipisahkan, maskulang atau feminang. 1000 wanita, tiba-tiba ada satu laki-laki itu langsung masuk maskulang, il. Jadi katakan dengan cerita il, yang pakai S tapi tidak dibaca. Oke? Ini ujiannya tentang ini, tesnya. Ini saya tutup, saya buka Kahoot, saya akan kirim linknya, silakan. Saya akan buka sampai besok linknya ini, tapi tolong kerjakan sampai 100%. Kalau belum 100% ulang. Cara ngulangnya gimana? Tulis nama, tambahin 1, tambahin 2, 3, 4. Berapa kali kamu coba? Ya, nanti saya jelaskan di grup. Voilà, merci. Au revoir.